Okey, Rufai akan kongsikan kepada anda semua satu lagi cerita. Ia adalah mengenai, katanya di sini tak bersih diri selepas urus kes kemalangan. Rumah sewa polis diganggu pocong, muka hancur. Sama macam jenazah kemalangan. Kisahnya berbunyi begini. Sebagai intronya, lumrah hidup bujang apabila merantau ke tempat orang. Ramai anak muda memilih untuk berkongsi rumah sewa bagi menjimatkan perbelanjaan. Seorang pemuda dikenali sebagai Kamarul Afiq mendakwa rumah sewanya di Pasir Gudang, Johor diganggu makhluk halus sekitar awal tahun lalu katanya. Memulakan ceritanya, Kamarul Afiq berkata dia menyewa kediaman 2 tingkat itu bersama 2 individu yang bekerja sebagai polis dan juga guru. Katanya, aku sewa ni 3 orang dan rumah ni ada 4 bilik. Sebuah bilik tingkat bawah, 3 bilik tingkat atas. Kami bertiga duduk seorang satu bilik tingkat atas. Bilik bawah untuk tuan rumah. Dia balik 1 atau 2 kali sebulan untuk jengah rumah dia lah. Peristiwa ni berlaku dalam pukul 12 malam. Katanya aku baru balik kerja. Bila aku sampai rumah, aku tengok motor 2 housemate aku tak ada. Mungkin mereka kerja malam atau main futsal. Jadi aku masuk je lah dalam rumah. Dah penat, bagi salam pun tak, basuh kaki pun tak. Terus aku masuk. Bila aku nak tutup pintu bilik, aku dapat rasa ada angin menyapu ke muka. Terus naik bulu tengkuk aku. Bayangkan Aida. Aku pergi dapur, minum air, lepas tu kembali semula ke ruang tamu. Katanya aku nampak pintu ruang tamu terbuka. Aku toleh belah kanan. Aku nampak pintu bilik tuan rumah terbuka sikit. Aku pun bengong. Katanya, pergi jengah bilik tu. Aku perasan, nak tahu tak Aida? Nak tahu anda semua? Katanya, aku perasan ada benda baring atas kilam. Berbungkus, ujar pemuda tu. Imbasnya lagi, dia yang panik terus keluar dari kediaman tu sebelum menghubungi salah seorang rakannya yang sedang dalam perjalanan pulang. Apa yang mengejutkan, bukan dia saja yang pernah diganggu, malah rakannya yang bekerja sebagai polis tu juga mendakwa pernah melihat kelibat misteri seperti pocong. Aku macam separuh gila katanya. Cepat-cepat aku keluar rumah, capai rokok. Sempat lagi dia capai rokok dia, terus hisap kat luar rumah. Kalau Rufai tak sempat dah. Okay. Sambil tu aku call housemate aku. Nasib baik yang polis tu tengah nak balik. Aku pun tunggu dia sampai 1:30 pagi. Sanggup dia tunggu kat luar rumah sampai 1:30 pagi tu. Member aku sampai terus tanya, kenapa kau duduk kat luar, katanya. Aku cakap lah, aku nampak benda lah. Dia diam. Dan aku pun pelik kenapa dia macam tak bangkang cerita aku. Sambil tu aku tengok dia buat gaya macam macam pocong untuk tunjuk benda yang aku nampak. Rupa-rupanya dia pun pernah terserempak benda tu kat dapur. Cerita Kamarul lagi. Bercerita lanjut,
Kamarul berkata rakannya yang dikenali sebagai Aiman tu mula mengalami gangguan di rumah sewa tu selepas dia pulang dari tugasan melibatkan kes kemalangan. Aiman ni dia seorang anggota polis. Jadi aku syak benda ni dia yang bawa. Tak baik syak macam tu. Benda ni berlaku selepas dia pergi uruskan satu kes kemalangan. Malam tu aku dengan cikgu tak ada. Aku biasalah kerja shift, cikgu tu balik kampung. Aiman ni lepas waktu kerja dia terus balik. Silap dia jugalah. Dia terus balik rumah, tak pergi kedai dulu atau balai dulu ke apa ke. Dia tak singgah mana-mana tempat lah. Dia balik tanpa bersihkan diri. Senang cerita lah macam tu, kata Kamarul. Ceritanya lagi, Aiman mula perasan ada sesuatu yang tidak kena apabila pakaian kotornya tiba-tiba terkeluar dari bakul. Malah anak jirannya juga menangis kuat selepas terserempak dengan si Aiman ni dekat luar lah. Sekali dia balik, adalah jiran tu tengah pegang anak umur dalam setahun macam tu. Dia parking dekat luar, nak masukkan kereta dalam Porsche. Budak tu tiba-tiba menangis macam nampak sesuatu. Padahal elok je tadi budak tu berdokong. Si Aiman ni senyum je lah kat pakcik tu. Dalam hati tak nak fikir yang bukan-bukan lah. Bila masuk rumah, dia terus tanggalkan pakaian. Dia campak dalam bakul baju kotor kat tingkat bawah dan terus naik ke atas untuk mandi. Jadi lepas mandi, dia stay lah dekat atas sampai maghrib dalam pukul 8.30 malam macam tu lah. Dia pun turun sebab nak keluar beli makanan di pasar malam. Masa dia turun, dia nampak baju kotor yang dia campak dalam bakul tu terkeluar dari bakul. Pelik dah. Macam ada orang bawa keluar. Jadi dia pun panggil lah kami. Kok kami dah balik. Tapi tak ada siapa yang menyaut katanya. Dia ambil baju dan terus masukkan dalam mesin basuh kat dapur. Cerita Kamarul lagi. Tanpa disangka-sangka, Aiman mula perasan kehadiran entiti misteri dalam rumah tu. Namun dia ni tak nak fikir yang bukan-bukan lah, kerana waktu tu jam baru menunjukkan pukul 8.30 malam. Sambil-sambil dekat dapur tu, ujung mata dia perasan macam ada satu kelibat berbungkus tengah pandang dari ruang tamu. Dia pun cepat-cepat toleh dan tengok. Tak ada apa-apa pun. Baru pukul 8.30 malam. Takkan dah ada hantu kot. Dia masih awal lagi Jadi dia pun pergi pasar malam dan balik. Dalam pukul 10 macam tu lah dia balik. Bila balik semula ke rumah, Aiman mula buka televisyen. Tengah dia makan, dia dengar macam ada suara mendengus macam ni. Dekat dapur bunyi tu. Macam bunyi orang nafas. Macam bunyi nafas orang lama yang tersekat macam tu lah. Macam nafas yang tersekat. Lepas tu dapat rilis nafas tu, kata Kamarul. Tambahnya, Aiman yang tertanya-tanya mengenai bunyi misteri tu terus bangun ke dapur sebelum dia dikejutkan dengan kelibat pocong yang kaku di dapur. Ya Allah. Tapi kan biasalah polis berani dia ni lain macam. Dia tengok baju polis itu dah ada atas lantai. Benda tu dah masuk dalam washing machine kan. Keluar balik ke lantai. Padahal tadi dah masuk dalam mesin basuh. Jadi dia angkat dan masukkan semula. Lepas tu dia kembali ke kerusi depan TV untuk sambung makan. Tengah-tengah dia makan, dia toleh ke dapur. Dia nampak satu lembaga pocong tengah bongkok mengiring julur kepala dari dapur. Masya Allah. Benda tu statik je tengok dia. Jadi bila dia nampak macam tu, pejam mata. Apa benda ni betul
betul ke ni? Dia buka mata balik. Ada lagi benda tu. Tengok dia. Sambil air liur benda tu berdarah, muka separuh hancur. Dan benda tu keadaan rupa sama macam jenazah kemalangan siang tadi. Aiman mengucap panjang dan terus pejam mata sambil peluk tubuh. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Benda tu tak berhenti kat situ. Benda tu siap belai-belai atas badan belakang Aiman. Aiman terus lari keluar dari rumah. Bila dia kat luar, dia dengar bunyi macam ada hentakan loncatan dalam rumah. Dung, dung, dung. Dia call member dia dekat balai lah, suruh datang temankan dia malam tu. Cerita Kamarul panjang lebar. Selepas terbongkarnya kisah gangguan mistik yang berlaku pada dua pemuda tu, pemilik rumah sewa terus memanggil seorang ustaz untuk membersihkan kediaman berkenaan. Ustaz tu cakap, rajin-rajinlah penuhkan rumah tu. Jangan biar ada ruang kosong. Maklumlah kamu ni bujang, banyak masa kat luar rumah atau kat bilik saja. So lepas ustaz tu bersihkan, kami dah tak kena kacau lagi. Tapi seram tu masih ada lah kan. Kawan kami yang cikgu tu tak pernah kena. Jadi mungkin amal dia lebih kot dari kami katanya. Ujar Kamarul berseluruh menerusi perkongsiannya ni, perkongsian dia lah. Jadi sekianlah kisah daripada Kamarul dan juga Aiman.